Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah panggilan ibadah pada pagi hari ini. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, di Minggu Prapaskah yang pertama ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita angkat pujian, terpujilah nama Yesus. Bangsa-bangsa di dunia, kita berhimpun, kita bersujud, kita pandang hormat mulianya. Kita nyanyikan bait ketiga. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud, pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Sebab Dia Allah yang layak menerima segala puji dan hormat kita. Dia Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Bersama-sama katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh benar ya Tuhan, hanya Engkau, Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya satu nama, Yesus, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia. Hanya satu nama, Yesus, Tuhan yang telah mati di atas kayu salib
untuk menyelamatkan manusia berdosa. Sehingga pada pagi hari ini, atas anugerah-Mu yang besar, kami diizinkan datang ke hadapan Bapa untuk menyembah dan menikmati hadirat-Nya. Bagi-Mu-lah Tuhan, segala puji kami, doa kami, sembah kami, dari selama-lamanya dan untuk selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa, kami menyembah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan penuh ketidakpastian ini, sering sekali jiwa kita merasa gelisah dan tertekan. Sampai Mazmur mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Sebab aku akan bersyukur lagi kepada Allahku, penolongku." Mari pada pagi hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan kita. Tuhan yang senantiasa memberikan ketenangan bagi setiap jiwa-jiwa yang datang berharap kepadanya. Pejamkan mata kita sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau bawa hati, pikiran, dan jiwa kita kepadanya. Jiwaku tenanglah, tenanglah, jiwaku, jiwaku, tenanglah, jiwaku, tenanglah, jiwaku.
Saudara, sungguh hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan ketenangan. Namun seringkali harus kita akui bahwa kita lebih sering mencari sumber-sumber ketenangan yang lain selain daripada Tuhan. Mari ambil momen ini untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, untuk mengakui pelanggaran dan kesalahan kita, yang seringkali hidup sendiri, semau kita, yang seringkali ingin hidup lepas dari Tuhan. Padahal sesungguhnya di luar Dia, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tuhan, ampunilah setiap kami yang seringkali ingin memberontak, seringkali ingin berjalan sendiri tanpa mau tunduk pada kehendak dan pimpinan Tuhan. Biarlah sekali lagi Tuhan kami boleh diperbarui, kami boleh belajar untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami boleh belajar untuk berjalan di dalam ketaatan terhadap Engkau. Pimpinlah setiap kami ya Tuhan, dan tuntunlah kami menjalani hidup kami dengan hanya bersandar kepada Engkau dan terus bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami naikkan doa kami. Amin. Saudara, setiap kita yang telah datang mengakui dosa kita di hadapannya, Tuhan memberikan satu janji pengampunan bagi setiap kita. Dari Mikha 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan pada kasih setia. Mari dengarkan satu janji petunjuk hidup baru bagi kita untuk kita lakukan. Dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Bersama gereja Tuhan di sepanjang abad, mari kita sama-sama mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Siapakah Tuhan yang kita sembah di hidup kita? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menuliskan setiap nama-nama kita di telapak tangannya. Tuhan yang menggenggam seluruh hidup kita. Tuhan yang bersama-sama dengan kita di tengah setiap badai kehidupan. Tuhan yang tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Pagi hari ini melalui pujian Tuhan di hidupku akan mengantar kita ke khotbah kita pada pagi hari ini. Tuhan sebagai Tuhan di atas hidupku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, Kau menemani
tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sekali lagi katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku, dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita berdoa. 我们再次低头祷告， Tuhan, berbicaralah kepada setiap hamba-hamba-Mu ini. 主啊，再次向你每一个儿女们说话。 Kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. 主啊，我们感谢你在我们身上所做的一切。 Dan saat ini, dalam momen ini, kiranya Engkau mempersiapkan hati setiap kami untuk kami boleh memahami apa yang kami dengar. 主啊，这时候求你帮助我们，让我们可以明白。 Bukan hanya memahami, tetapi kami boleh dikuatkan, dimampukan untuk melakukannya. 我们不单单明白主啊你的心意、你的话语，但是主啊，我们也有能力，主啊来实行你的话语。 Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. 主啊，求你向我们每个人说话。 Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkannya. 主啊，求你帮助你的使女传讲的、翻译的。 Juga setiap hamba-Mu yang duduk mendengarkan. 主啊，也包括每个在你面前聆听的。 Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, 我 Juru 们把我们 Selamat 的 kami. 祷告带到主你面前，奉靠耶稣基督圣名。 Amin. Selamat pagi sekali lagi saudara. 再一次的弟兄姐妹们早安， Apa kabar? 大家好吗？ Ya, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan kepada setiap kita. 我们感谢上帝给我们的给我们的恩典。 Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kelanjutan pembahasan dari kitab Kolose. 今天我们要继续的来思考这个哥罗西书。 Saya ajak kita untuk membuka Kolose 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1. 我们一起来翻开哥罗西书第3章第18到第4章第1节。 Mari kita memperhatikan ayat 18 sampai ayat yang ke-21 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia saja, kemudian 22 sampai 4 ayat 1 dibacakan hanya dalam bahasa Mandarin. 我们一起来聆听第3章18到21节是用印尼文来朗读，然后第3章22到4章第1节是用中文来读。 Mari dengarkan firman Tuhan. Hai istri-istri,
tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. 我们继续第3章22节到第4章第1节。你们做仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。因你们知道，从主那里必得着基业为奖赏。你们所侍奉的乃是主基督，那行不义的必受不义的报应。主并不偏待人。第4章第1节，你们做主人的要公公平平的待仆人，因为知道你们也有一位主在天上。 Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. 我们读经到这里。 Saudara, sekitar 8 tahun yang lalu saya ingat pernah menonton sebuah film yang judulnya Olympus Has Fallen, Olympus sudah runtuh. 大概8年前，我记得我有看一部电影，它的电影是奥林巴斯已经瓦解的一个主题。 Ada di antara saudara yang pernah menonton film ini? 我不晓得弟兄姐妹，你们有没有看过这部电影？ Nah, film ini tentu hanya sebuah cerita karangan yang mengisahkan sekelompok teroris yang melakukan penyerangan terhadap Gedung Putih di Amerika. 当然，这部电影是人所编出来的一个故事，就是说的叙述到有那个恐怖分子要攻击那个白宫跟美国总统。 Pemeran utama dalam film ini adalah Mike Benning, seorang staf khusus presiden yang mengurus segala macam keamanan presiden. 然后这个男主角呢，他是曾经成为那个总统的一个保镖，他是那个总统的一个特助。 Suatu kali dalam sebuah malam yang bersalju, mobil yang ditumpangi presiden itu tergelincir dan kemudian menyebabkan kecelakaan yang hampir merenggut nyawa presiden dan istrinya. 有一个晚上，就是有一场车祸，就是这个总统所搭的那部车发生了车祸，然后这个总统差一点就要丧命了。 Sebagai staf yang bertanggung jawab terhadap keamanan presiden, maka Benning itu berusaha menyelamatkan presiden. Presiden selamat, tetapi nahas istrinya meninggal dalam kecelakaan itu. 所以这个 Benning 成为这个总统的保镖特助的话，他有那个义务来保护这个总统的安全。没错，他保护到总统安全，但是很可惜，总统夫人在这场车祸丧命。 Tapi hal ini membuat Benning merasa gagal menjalankan tugasnya dengan baik sehingga akhirnya dia memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai staf khusus presiden. 然后这个 Benny 他感觉到自己很失败，所以他就从此离开这个职位。 1,5 tahun setelah kejadian ini timbullah satu kejadian yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya. Sekelompok teroris melakukan penyerangan, pengeboman terhadap Gedung Putih. 所以1年半之后呢，这个总统再一次的遭遇到他没有这个 Benny 所从来没有想过的，总统又遭遇到恐怖分子的一个那个攻击。 Benning menyaksikan sendiri hal ini bagaimana sekelompok teroris itu melakukan penyerangan bukan hanya terhadap Gedung Putih tetapi juga menyandra presiden. 所以这个 Benny 他亲眼目睹这一般的恐怖分子不单单要攻击白宫，但是他们就是也把那个总统把他成为一个人质。 Melihat hal ini, Benning teringat kembali kepada tugasnya sebagai staf khusus presiden yang memang seharusnya punya tanggung jawab untuk menjaga atasan tetap dalam kondisi 所以 baik. 看到这一幕的攻击，这 Benny 他想起
他的义务就是总统的保镖，他就是有那个责任来保护总统的安全。 Ada sebuah adegan dalam film itu yang masih saya ingat sampai hari ini. 所以有一段的那个骗子他所讲的话，到今天非常的深刻在我的那个脑海里面。 Adegan itu adalah ketika presiden diculik dan dijadikan tawanan oleh teroris, kemudian Benning berhasil mengambil alih komando militer. 然后那一幕就是当总统被这班恐怖分子把他捉拿成为人质的时候。 Lalu kemudian Benning berkata, "Use me, pakai aku." 然后这时候，这个男主角他就说：“使用我，来成为来使用我， Use me, pakai aku. 使用我。” Saudara, ini adalah satu bentuk kalimat ketaatan yang disampaikan oleh seorang bawahan kepada atasannya. 所以这一句话就是一个部下向他的上司所表达他的忠心的一句话。 Pakai saya sesuka hatimu, apapun yang kamu perintahkan akan saya lakukan. 使用我，不管你命令什么，我必定去做。 Ya, Benning membuktikan perkataannya dengan berjuang mempertaruhkan hidupnya demi menyelamatkan presiden dan negaranya dari ancaman 没 teroris 错， itu. 这个男主角他真的是拼命的，就是摆上他的生命去做任何可以保护、可以拯救这个总统的一些事物。 Saudara, kalimat yang diucapkan oleh Benning ini begitu membekas kuat dalam ingatan saya. 弟兄姐妹，这位男主角他所说的这一句话非常非常深刻在我的脑海里面。 Kalimat ini selalu mengingatkan saya untuk juga mengatakan hal yang sama kepada Tuhan yang adalah Tuan atas hidup saya. 同样的这一句话，常常提醒我要让我在神的面前，因为上帝就是我人生的一个生命的主人，我要对他说：使用我。 Use me, pakai saya Tuhan. 上帝使用我。 Dan saya berharap kita juga mengatakan hal yang sama kepada Tuhan melalui perenungan firman 但 hari 愿 ini. 每个我们今天我们所思考了这一段的经文之后，我们也会向主这么说。 Kita sudah mengikuti pembahasan kitab Kolose dari awal Januari. 我们从一月初到开始已经来思考，就是来分享这个歌罗西书。 Paulus memulai kitab ini dengan memperkenalkan siapa Kristus itu, apa yang dia kerjakan. 保罗在那里开始就是描述基督是谁，他做了一些什么事。 Dia mengatakan bahwa Kristus itu adalah yang terutama dalam hidup kita, di dalam dia kita mendapatkan segala kepenuhan spiritual. 在那里他说到，基督就是我们最首位的一个，在生命中最首位的，而且他已经在它里面，我们可以得到我们心灵的满足。 Dan sebagai konsekuensi logisnya, maka kita harus hidup dengan mencari perkara yang di atas, menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. 所以成为一个逻辑的一个结果，我们必须要寻找天上的事，我们要脱下我们的旧我，我们的老我，而且穿上我们的新人。 Manusia baru ini adalah orang yang hidup di dalam kepatuhan terhadap Tuhan karena tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuan atas seluruh hidupnya. 所谓的新人，就是我们必须要顺服上帝在我们身上成为我们的主人。 Dan kepatuhan dari manusia baru ini terhadap tuannya dimulai dari keluarga. 所以我们这个顺服就是从我们的家庭开始。 Inilah yang dituliskan oleh Paulus dalam perikop yang tadi sudah dibacakan. Bagaimana manusia baru itu hidup di dalam kepatuhan terhadap Tuhan dengan melakukan peran masing-masing dengan baik di dalam keluarga. 所以刚才我们所听的那一段经文，保罗那里已经描述了我们如何就是在这个新我的里面，我们的生命里面，我们向我们的主来顺服。 Saudara, kita tahu bahwa tidak ada keluarga yang sempurna di dunia ini. 弟兄姐妹，我们知道世界上没有一个完美的家庭。
Bahkan di dalam Alkitab pun tidak ada kisah keluarga yang sempurna. 包括在圣经的记载里面，也没有描述过一个完美的一个家庭。 Dosa telah membuat tatanan keluarga itu menjadi rusak karena setiap individu di dalam keluarga itu adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. 因为罪恶已经是人已经堕落在这个罪恶里面，使得那个造成我们整个那个家庭的机构已经瓦解了。 Keluargaku dan keluarga saudara mungkin sangat jauh dari sempurna. 包括你我的家庭也是如此。 Tapi bagi setiap kita yang adalah manusia baru itu, 但是你我成为一个新人， Tuhan sungguh rindu kita juga berkata, pakai saya Tuhan. 所以我们的上帝他也很渴慕听到你我对他说：“上帝使用我。” Pakai saya untuk tunduk kepadamu dengan menjalankan peranku dengan baik dalam keluargaku. 上帝使用我，在我的家中、我的家庭里面，我可以扮演好我的角色。 Dalam perikop ini ada 3 pasang perintah yang diberikan dalam relasi pernikahan atau suami istri, orang tua, anak, tuan dan budak. 所以在这段经文里面，它有3组的一个关系。第一就是在夫妻关系父母跟儿女关系。第3的就是主人跟仆人的关系。 Setiap anggota dalam keluarga ini punya peran dan fungsi masing-masing. 所以在家庭，我们每一个人，我们有自己不同的角色。 Dan perlu diingat bahwa perintah ini mula-mula diberikan oleh Paulus dalam konteks keluarga di abad pertama. 我们必须要了解保罗他在记载这个经文的时候，那个上下文有关于一个家庭的，就是针对第1世纪的那个时代。 Para budak dianggap sebagai bagian dari sebuah keluarga karena mereka dianggap sebagai sebuah aset yang hidup. 所以那些仆人，他们的那个仆人成为就是这个家庭里面的一份子，因为他们已经被用钱买回来了。 Nah, perlu diingat juga bahwa di dalam konsep mereka pernikahan itu bukan dilakukan atas dasar saling mengasihi, tetapi dalam tujuan untuk menghasilkan keturunan. 再来就是必须要有一个概念。 当时他们的婚姻并不是因为彼此相爱而且结婚的，但是他们的婚姻只是建立在让可以传宗接代而已。 Maka istri, anak-anak dan budak itu dianggap sebagai kaum yang lemah dan berada dalam posisi yang lebih rendah. 所以太太们，还有那个儿女们，还有就是他们的仆人，被称为是一个比较弱势的一方。 Menariknya dalam perikop ini, dalam pasangan perintah yang diberikan oleh Paulus, Paulus memulainya dari kaum yang dianggap lemah terlebih dahulu. 很有趣的就是保罗在这里描述每一对的那个描述的时候，他就是从那个弱势的那一方先做开始。 Perintah diberikan terlebih dahulu kepada istri, diikuti perintah kepada suami, perintah kepada anak, diikuti perintah kepada orang tua, perintah kepada budak, diikuti perintah kepada tuannya. 所以他就开始就是把那个命令给予太太，然后命令才给予他的那个丈夫，给予儿女才给予父母，给予仆人才给予主人。 Dengan pola seperti ini, Paulus tidak sedang mendukung konsep pada saat itu. 用这样的一个结构，保罗并不是代表说保罗他就是赞成来支持这样的一个概念。 Dia tidak sedang membandingkan mana posisi yang lebih rendah, mana posisi yang lebih tinggi. 并不是他要比对哪一方是弱势，哪一方是强势。 Tapi Paulus ingin menekankan bahwa setiap manusia baru itu harus menyadari peran mereka. 但是在这里，保罗要强调的就是每一个新人，我们必须要意识到这个每一个自己的那个地位。 Dan ketika peran mereka itu harus tunduk, mereka harus ingat bahwa ketundukan mereka yang terutama adalah kepada Tuhan.
当他们知道他们必须要顺服要听从的时候，所以他们必须要真正的就是听从，而且就是在主里面来听从。Ketundukan ini juga bukan berarti kompromi terhadap dosa, tetapi ketundukan dalam melakukan perintah Tuhan. 所以在这里的听从，并不代表说我们可以以罪妥协，但是我们在听从，就是我们要听从，而且顺服上帝的话语。Ketundukan ini juga bukan berada hanya di satu pihak, karena Paulus juga langsung menyambungnya dengan peran dari pihak yang lain, yang artinya mereka juga harus tunduk pada perintah Tuhan. 所以在这个顺服里面，也并不代表说只有一方而已。但是保罗在这里要说的就是也各方面的一个顺服。Dalam relasi suami istri, istri diperintahkan untuk tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. 在夫妻关系里面，保罗在这里说，当妻子的你们必须要顺服你们的丈夫。 Kata yang dipakai untuk tunduk di dalam hal ini bukan dalam nuansa ketundukan seorang bawahan kepada atasannya, tetapi ketundukan yang dilakukan secara sukarela. 但这里的顺服并不代表说好像一个属下对他的上司的一个顺服，但是就是我们要心甘情愿的，就是顺服。 Dan sekali lagi ketundukan ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa istri posisinya lebih rendah daripada suami. 再一次的要强调，这里的顺服并不代表说太太就比较弱势，而且先生比较强势。 Ketundukan ini dijelaskan dengan baik dengan teladan Kristus 但是在这里的顺服，就是我们必须要效法基督的一个顺服。 Yesus tunduk kepada kehendak Bapaknya, bukan berarti Yesus punya posisi yang lebih rendah daripada Bapa. 我们看主耶稣他在顺服天父的旨意的时候，并不代表说耶稣他的地位比天父更低，因为耶稣他也是神，他也是有神圣的一个地位。 Tidak seperti itu, karena Yesus itu juga adalah Allah dan masing-masing pribadi dari Allah Tritunggal ini memiliki titik berat peran dan fungsi yang berbeda. 因为主耶稣他也是三位一体的其中一体，所以他也有他自己的那个该扮演的那个角色和功能。 Dan perhatikan bahwa perintah ini tidak berhenti karena langsung diikuti dengan perintah kepada suami untuk mengasihi istrinya. 我们看 Sebagaimana 到这样的一个命令没有到这里画上句点，但是继续下去的，在这里保罗又说到，你们当丈夫的必须要爱你们的妻子。 suami mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. 做丈夫的，你们要爱妻子，正如耶稣爱他的教会一样。 Dan kasih itu bukan sebatas kasih romantis atau kasih nafsu, tetapi kasih seperti kasih Kristus yang sampai rela mengorbankan dirinya. 所以在这里的爱，并不是一个情欲上、肉体上、罗曼蒂克的那种爱，但是就是效法耶稣基督他的爱，就是愿意摆上生命，为了他的所有的那个教会。 Ketundukan istri tadi bukan berarti bahwa suami itu lebih berkuasa daripada suaminya. 所以这里的那个妻子的顺服，并不代表就是说这个妻子的地位比那个她的丈夫更低。 Kayaknya tadi salah sebut suami lebih berkuasa dari istri ya. 或者是这个丈夫他有更有权柄。 Maka selain disuruh untuk mengasihi istri, suami juga diperintahkan untuk jangan berlaku kasar terhadap istrimu. 所以除了在这里命令丈夫你们要爱你们的妻子之外，也要求你们不可以用用那个暴力的对待你们的妻子。 Karena kalian sama, suami tidak lebih berkuasa daripada istri. 因为做先生的、做丈夫的，你们也没有比妻子更有权柄。 Berlaku kasar bukan hanya dalam bentuk tindakan, tetapi juga tidak berlaku kasar dalam ucapan ataupun 所以 perilaku. 在这里的那个暴力，并不代表说这是一个行动的暴力，但是也是在语言上的那种一个暴力。 Demikian juga dengan anak-anak yang diperintahkan untuk tunduk kepada orang tuanya.
接下来我们看到，在这里对于每个做儿女的一个命令，我们必须要听从父母。 Tetapi bapak-bapak yang dalam hal ini juga mencakup ibu-ibu diperintahkan untuk tidak menyakiti hati anaknya supaya jangan tawar hatinya. 所以在这里的父母就是包括做爸爸的、做妈妈的，你们也被命令不可以使你们的儿女们伤心，让他们变成很心寒。 Orang tua pun harus menjalankan perannya dengan baik terhadap anak-anaknya. 因为每一个做父母的，你们也有自己应该扮演的一个角色，你们必须要好好的对待每个儿女们。 Dan dalam hal ini orang tua punya peran untuk mengajarkan kepatuhan itu kepada anaknya. 所以在这里每一个父母在你们这样的一个顺服里面，你们也必须要教导儿女如何的就是顺服。 Orang tua harus mendisiplinkan anak tetapi bukan dengan cara yang dapat menyakiti hati anak atau dengan ucapan tindakan yang kasar sehingga membuat anak-anak itu tawar hati. 说父母的你们没错，要教导儿女如何的让儿女可以有一个规律的一个生活，但是在教导的时候要记得，我们不要使孩子们不要伤到他们的心，也不要使他们心寒。 Dalam relasi tuan dan hamba, para hamba juga diperintahkan untuk bekerja dengan baik dan tunduk kepada tuan mereka. 在这里我们看到一个仆人也被命令，我们要听从，要顺服他的主人。 Budak memang sudah seharusnya tunduk kepada tuannya karena ini adalah satu bentuk kewajiban dan pekerjaan mereka. 所以这个仆人他要顺服主人，那应该是他的义务，他必须要做的。 Tapi Paulus menekankan kepada para budak supaya ketundukan itu jangan hanya terpaku karena kewajiban, tetapi lakukan itu sebagaimana kamu lakukan untuk Tuhan. 所以在这里保罗说，当仆人的你们在顺服主人的时候，不要只因为你们的角色、你们的义务，但是你们要顺服，就是如同顺服上帝一样。 Pada saat yang sama, para tuan ini juga diperintahkan untuk harus berlaku adil dan jujur terhadap hamba mereka, karena mereka pun punya tuan yang di 在这个 sorga. 命令的同时，在这里也对每一个主人说，你们也必须要公平的、要诚实的来对待你们的那个仆人。 Nah, sampai di sini mungkin ada banyak pertanyaan yang bisa timbul di dalam pikiran kita. 我们谈到这里，也许有很多的问题，你们会产生很多的问题。 Mengapa harus ada pihak yang perannya adalah tunduk? 为什么有一方必须要成为一个顺服的一方？ Bagaimana jika suami, orang tua, dan tuan itu jahat? 那如果我们的丈夫、我们的爸爸妈妈或者我们的主人他很坏的话，怎么办？ Bagaimana mungkin kita disuruh untuk tunduk kepada mereka yang demikian? Apakah pantas kita tunduk kepada mereka yang jahat? 如果他们是那么的坏，难道我配得让我们去顺服他们吗？ Bagaimana jika suami itu berlaku kasar, tidak setia, orang tua itu suka membanding-bandingkan anaknya, suka menyakiti hati anaknya, para tuan itu berlaku tidak adil dan tidak jujur? Apakah pantas orang-orang seperti ini mendapatkan ketundukan yang diperintahkan di dalam teks ini? 如果我们遇到那丈夫他不忠心，他很凶，或者是我们的父母亲，他们常常会伤害我们，喜欢拿我们跟别人的小孩来做比较，或者是我们的老板，他对待我们不公平也不诚实，难道这种人我们也必须要顺服他吗？ Saudara, mari lihat bahwa ketundukan ini dilakukan di dalam terang ketundukan kepada perintah Kristus dan kita harus lebih tunduk kepada Tuhan daripada manusia. 所以我们在这里看到那么多问题之前，我们要知道，在我们必须要审问我们自己，我们是否在扮演我们的角色里面，我们已经有扮演得很好。 Dan sebelum lebih jauh menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, 在我们还没有发问刚才一些的那个问题之前， mari kita tanyakan terlebih dahulu kepada diri kita sendiri. 好不好？我们先自我询问， Apakah kita sendiri sudah melakukan peran kita dengan baik?
我们已经真的扮演好我们自己的角色了吗？ Apakah kita sendiri sudah menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan atas hidup kita sehingga segala hal yang kita lakukan menunjukkan ketaatan kita kepada perintah Tuhan? 我们是否真的在我们的生命中已经把主成为我们的主人？我们已经顺服他给我们的每一个命令了吗？ Saudara, di dalam ilmu statistik ada prinsip Pareto atau yang dikenal dengan 80-20. 弟兄姐妹，在统计学里面有一个原则叫做伯雷托原则，还是我们也被称为80-20的原则。 Pareto adalah seorang ekonom dari Italia yang dalam penelitiannya menemukan bahwa di dalam proses produksi ataupun dalam sebuah perusahaan maupun dalam relasi kita bisa menerapkan prinsip 80-20. 所以这个原则，这个伯雷特原则，他是一个在统计学里面的一个专家，他比较说他这个原则就是80-20的原则，就是在生产线里面。 包括在人际关系里面都非常的管用。80-20 adalah maksudnya jangan pernah remehkan yang 20% karena 20% itu mempengaruhi, memiliki sumbangsih menghasilkan 80% output. 80-20原则的意思就是说，我们不要小看那20%。 但是我们必须要了解，因为有20%的输入，所以可以贡献让这个80% 的那个生产有功效。 20% pekerja yang bekerja dengan baik dan maksimal memiliki sumbangsi terhadap 80% hasil produksi yang baik. 如果有20%的员工，他认真的去工作，好好的去生产的话，所以他带给这个80% 的一个生产的结果是，它的贡献是非常的大。 Sebaliknya 20% kecacatan di dalam produksi itu memiliki sumbangsi terhadap 80% hasil produksi yang buruk. 但是就是相反的，如果20%的员工他们做得很烂，所以他们对那个80%的生产的结果也是有非常非常烂的一个贡献。 Dalam relasi kita di dalam keluarga dengan anggota keluarga yang lain, 80% itu mungkin adalah kondisi yang sulit yang tidak bisa kita ubah. 在我们与家庭的成员的那个关系里面，也许有80%的那个环境是我们无法去改善的。 80% itu mungkin adalah pasangan, orang tua, bos kita, atasan kita yang mungkin punya hal yang sulit, sifat yang sulit, kondisi yang tidak kuasa untuk kita ubah. 所以这80%也许是我们的父母亲，或者是我们的另一半，或者是我们的上司，他们有一些就是他们的习惯、他们的环境，让我们无法去改变他们。 Tapi ingat, setiap kita punya sumbangsih 20% yang tidak bisa disepelekan. 但是不要忘记，我们还更重要的还有20%，我们的那个角色是非常的重要。 Jika 80 itu tidak bisa kita ubah, kita punya porsi 20 untuk melakukan peran kita dengan baik, untuk menjalankan peran kita dengan baik sebagai wujud ketundukan dan ketaatan kita kepada Tuhan. 如果有80%的那个环境是我们没有办法去改变的，但是巴不得我们把我们20%的那个扮演好的那个角色来贡献，让这个就是在我们这个顺服里面的好好的贡献。 Maka mari lakukan 20 itu dengan baik. 我们必须要好好的贡献，而且把那个20%的扮演的好。 Sudahkah saudara menjadi manusia baru yang menjalankan peranmu dengan baik, yang mengenakan karakter dan pikiran manusia baru itu yang dimulai dari keluarga? 所以我们要穿上这个新人，我所要扮演的我们的角色，我们要穿上一个新的一个性格，就是从我们的家庭开始。 Saya sangat menyadari bahwa bagi orang-orang yang berada di posisi yang sulit, kondisi keluarga yang tidak ideal, sangat sulit melakukan firman ini. 我可以了解，如果一个处在
一个很不理想的一个家庭里面，或者一个很不理想的一个环境里面，我们要实行这个神这一段的话语是非常非常的困难。Namun ingatlah bahwa identitas setiap kita yang sudah menerima Kristus adalah manusia baru. 但是我们不要忘记我们的身份，我们已经接受主耶稣基督的，我们是一个穿上新人了。Setiap manusia baru di dalam Tuhan seharusnya mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran yang diikat oleh kasih yang menyempurnakan dan menyatukan. 所以每一个已经穿上新人的，我们必须要也同时穿上一个怜悯、恩慈、谦卑的心、温柔和忍耐，让我们可以以爱来把我们绑在一起。成为合一，而且成为更完美。Ada seorang ibu yang sangat mengasihi putra tunggalnya. 有一位有一位妈妈，她非常疼爱她的独生子。Tapi putranya ini sangat nakal. 但是她这个儿子呢是非常非常的坏。Dia terlibat narkoba, kemudian dia mencuri, merampok, dan melakukan segala macam kejahatan demi mendapatkan uang membeli narkoba. 他染上了毒品，然后他就是用尽很多就是去抢、去夺、去偷的那个办法来拿到钱来买他那个毒品的需求。 Semua harta ibunya habis untuk dia pakai membeli narkoba. 所以他妈妈的财产已经用尽了，给他用尽了来买毒品。 Si ibu belakangan diketahui menderita satu penyakit yang berat sehingga dia harus membeli obat yang mahal harganya. 最后，这个妈妈被发现她得了一种很严重的病，她必须要用很多钱来买药物。 Tapi tabungan terakhir si ibu juga dirampas oleh anak ini untuk dia beli narkoba. 但是这妈妈她的那个最后的那些钱也被这个儿子拿去买毒品了。 Dan satu-satunya harta paling akhir dari ibu ini adalah rumah mereka bekas peninggalan suaminya yang terpaksa harus dia jual untuk membeli obat yang dia butuhkan. 所以这位妈妈她最后的财产就是她那栋房子，她的丈夫所留下来的，她必须要把它拍卖，然后拿那些钱来买她的药物。 Tepat sesudah ibu ini menjual rumah mereka, si anak ditangkap oleh polisi. 在这位妈妈她把房子卖出去的同时，她的儿子被警察抓起来。 Singkat cerita, ibu ini harus mengungsi di rumah saudaranya karena rumahnya tadi sudah dijual, semua hartanya sudah habis. 然后这位妈妈她必须要到她的亲戚那里居住，因为她已经没有房子了。 Tapi akhirnya kesehatan ibu ini semakin baik setelah dia sempat sekarat. 但是虽然她已经有一场很严重的那个疾病，但是渐渐的她开始好转。 Sebelum anak ini masuk penjara, si ibu dengan penuh tetesan air mata berpesan kepada anaknya. 当这个儿子还没有入狱的时候，这位妈妈哭着对儿子说 Nak, ibu harap kamu bisa bertobat. 儿子，妈妈希望你会悔改。 Semua harta kita sudah habis untuk kamu pakai beli narkoba. 我们所有的财产已经用尽了，就是给你来买那个毒品。 Ibu sudah tidak punya apa-apa lagi. 现在妈妈什么都没有了， Dan ibu hanya ingin kamu bertobat. 妈妈只希望一件事：你悔改， Jangan pakai narkoba lagi. 你不要再染上毒品了。 Setelah kamu keluar dari penjara pun, mulailah kembali hidupmu yang baru. 当你出狱的时候，妈妈希望你好好的重新做人。 Saudara, si ibu yang sudah mengorbankan semuanya untuk anaknya itu hanya ingin satu hal dari anaknya. 弟兄姐妹，这位妈妈已经用尽她一生所有的积蓄，她只是希望她的儿子做一件事而已。 Dia hanya ingin anaknya itu menaati perkataannya dengan bertobat. 她只希望她的儿子听从她的就是她的吩咐悔改。 Ibu ini tidak minta yang muluk-muluk. 所以这妈妈她没有要求其他很庞大的其他的要求。 Dia tidak minta anaknya untuk mengembalikan semua harta yang sudah dihabiskan. 她没有要求她的儿子要去赚回他已经消耗的一些财产。
Yang dia inginkan hanya simple, jangan pakai narkoba lagi. 他要求非常的简单，你不要再吸毒了。 Seandainya anak ini keluar dari penjara dan dia bisa mengganti seluruh kekayaan mamanya yang sudah dia habiskan, dia bisa membeli rumah yang 10 kali lipat lebih indah dari yang sudah dijual, tapi kalau dia masih tetap pakai narkoba, saya kira ibunya juga tidak akan senang. 如果有一天这儿子出狱了，而且他有能力去赚回他妈妈所花费的一些财产，也许他可以赚回10倍、100倍。但是如果他仍然还是吸毒的话，相信这位妈妈她不会开心。 Dia cuma minta satu hal, 他只是要求一件事而已， taati pesanku, bertobat. 就是你要记得我的吩咐，你要悔改。 Saudara Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya dan mencurahkan darahnya untuk kita 弟 juga 兄姐妹，主耶稣基督他已经为我们摆上了生命，他也向我们只要求一件事而已。 segala yang dia lakukan untuk membuat kita menjadi manusia baru, dia hanya ingin 他已经摆上了所有他的生命，让我们可以穿上一个新人。 Dia tidak pernah minta yang muluk-muluk dari kita, karena apapun yang bisa kita lakukan untuk Tuhan semuanya tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah dapat untuk membalas segala kebaikannya. 他没有向我们要求什么伟大的一个作为，但是我们知道，我们在做更多，在做更好，我们也没有办法报答耶稣所为我们摆上的一切。 Dia cuma minta satu hal dari kita, taat, turuti perintahku. 他只是要向我们要求一件事情而已，就是顺服、听从他的命令。 Hari ini kita diingatkan melalui momen perjamuan kudus untuk taat kepada Tuhan. 所以今天我们这个圣餐礼拜，再一次的让我们来反省，上帝要求我们的顺服他的命令。 Dulu kita adalah hamba dosa, tapi setelah Kristus membeli kita dengan darahnya, kita kini adalah hambanya. 之前我们是罪的奴仆，但是主耶稣基督他已经救赎了我们，现在我们已经是他的仆人了。 Dia adalah Tuhan atas hidupku dan hidupmu. 他已经是你我生命中的主人。 Dia ingin kita menaatinya, bahkan bukan hanya karena kita sebagai hamba, tetapi dia mengangkat kita menjadi anaknya. 他希望我们可以顺服听从他，并不是只是一个仆人的听从，但是他已经把我们提升为他的儿女了。 Dia ingin kita taat, dan ketaatan itu dimulai dari saya di dalam keluarga saya. 他要你我顺服，就是从我们的家庭开始做起。 Ketaatan itu dimulai dari saya, manusia baru ini yang menjalankan peran saya dengan baik, yang mengenakan karakter dan pikiran manusia baru sebagai wujud ketundukan saya kepada Tuhan. 所以这个顺服就是从我们成为一个新人就是的开始，我们要扮演好我们每一个人的角色，我们要改善我们每一个人的性格，我们的思想。 Apapun peran saudara di dalam keluarga, dalam pekerjaan, maukah saudara juga berkata, use me, pakai saya Tuhan. 不管我们来自任何的一个家庭，要不要我们向我们的主说：“主啊，使用我。 Pakai saya sesuka hatimu. 主啊，任凭的使用我。 Pakai saya menjalankan peran saya dengan baik di dalam keluargaku. 使用我，在我的家庭中，让我可以扮演好我的角色。 Sekalipun keluarga dan anggota keluargaku itu tidak sempurna. 也许我们的家庭并不是一个完美的家庭， Pakai saya untuk menaati perintahmu dalam segala hal. 但是主啊，使用我，让我可以顺服你的命令。 Kiranya Tuhan memberikan karunia kekuatan kepada kita 但 untuk 愿上帝 melakukan. 给我们力量，给我们能力，让我们可以好好的在我们的工作上来扮演好我们的角色。 Mari kita tundukkan 我们 kepala. 低头祷告， Tuhan, kami telah mendengar firman. 主啊，我们再一次的到你面前。 Mampukanlah, kuatkanlah kami untuk melakukan firman ini. 主啊，再一次的给我们力量，让我们可以有能力的来实行每一个工作。
Biarlah setiap hamba-Mu yang telah berkata, pakai aku Tuhan, Tuhan boleh perlengkapi. 主啊，帮助我们每一个你的仆人，我们已经向主说：主啊，使用我。Bagaimanapun keadaan kondisi kami, Tuhan tolong kami beri hikmat untuk melakukan firman ini. 主啊，无论我们的环境是如何，但是求主你给我们智慧，让我们懂得如何的去扮演好我们的角色。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Dalam nama Tuhan Yesus kami 我们 berdoa. 奉靠主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Kita mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini dan juga untuk perjamuan kudus yang boleh kita nikmati bersama dengan Tuhan. Saat ini mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita angkat pujian Rong Yao de Hu Zhao. 将自己献上当作活祭，做出圣洁贵重的器皿。你丰富恩惠必从主浇灌我，使我瓦器里充满莫大能力。将自己献上当作活祭。 圣洁贵重的器皿，你丰富恩惠必从主浇灌我，使我瓦器里充满莫大能力。高举双手赞美你我主，全心全人都给你耶稣，一生一。 像此标杆直跑，跟随耶稣，爱我的主，我爱你耶稣。跟随耶稣，爱我的主，我爱你耶稣。跟随。 耶稣爱我的主，我爱你耶稣。跟随耶稣爱我的主，我爱你耶稣。Kita sama-sama bangkit berdiri. 高举双手赞美你我主，全心全。 Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk panggilan-Mu kepada setiap kami. Panggilan yang mulia untuk menjadi bejana-bejana-Mu di dunia ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu kepada setiap kami, mulai dari keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang masih Engkau curahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga pagi hari ini kami boleh bawa ke hadapan-Mu. Tuhan, Engkau yang sucikan dan layakkan dipakai untuk menjadi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, baik yang bisa hadir di dalam ibadah terbatas kita yang berjumlah sekitar 40 orang, dibatasi masih dalam rangka ini. Tetapi juga shalom untuk rekan-rekan jemaat yang ada di rumah masing-masing. Saudara, kita hari ini boleh memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Kembali kita diingatkan betapa agung dan besarnya karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan untuk saudara dan saya. Saya ingin menghimbau saudara dan saudari yang mengikuti ibadah terbatas bisa datang lebih cepat karena teman-teman yang lain juga yang khususnya menjaga protokol kesehatan kita, mengabsen dan semua yang ada itu akan naik ke atas sehingga harus kalau saudara mengikuti ibadah yang terbatas datang lebih cepat supaya bisa absensi dan sebagainya bisa lebih cepat diselesaikan. Kiranya Tuhan akan memberkati kepada kita sekalian. Saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Saudara, ada kebaktian doa khususnya di tanggal 26 Februari itu akan dilaksanakan dengan Zoom. Jadi saudara hadirlah 10 atau 15 menit sebelumnya, Zoom kita sudah bisa dimulai sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar. Dan kemudian kita akan tenang, menenangkan hati kita dan masuk di dalam ibadah. Oleh sebab itu, saudara, nanti sesudahnya baru kita akan ada kembali beramah tamah dalam konteks bukan makan dan minum. Tetapi kita ngobrol-ngobrol, kiranya Tuhan memberkati di dalam ibadah persekutuan doa hari Jumat malam. Kemudian kita akan melihat slide video ini. Pemilihan Penatua Majelis GKY Medan periode 2021-2024. GKY Medan akan melakukan pemilihan Penatua Majelis. Jemaat yang akan memilih harap melakukan verifikasi sebagai calon pemilih. Terdapat dua pilihan cara untuk melakukan verifikasi data. Panduan verifikasi calon pemilih melalui aplikasi ponsel hanya untuk pengguna ponsel Android. Buka aplikasi Play Store, cari aplikasi GKY, lalu install. Buka aplikasi GKY, kemudian ketuk logo gear di pojok kanan atas dan pilih GKY Medan. Untuk pertama kali, pilih Verify Here yang berada di bawah tombol login. Masukkan nama, alamat email, dan nomor HP Anda, lalu klik Submit. Nomor HP yang dimasukkan adalah nomor HP yang digunakan ketika mendaftar menjadi jemaat GKY. Jika ada perubahan nomor, harap menghubungi Tata Usaha GKY Medan. Kemudian Anda akan mendapatkan OTP berupa 4 angka melalui SMS. Masukkan OTP tersebut dan Anda akan otomatis login serta mendapatkan SMS berupa username dan password Anda. Setelah login, scroll ke bawah untuk menemukan pilihan metode pemilihan majelis. Silakan memilih antara manual voting atau e-voting. Kemudian geser pada tulisan swipe to submit dan pilih submit. Verifikasi data calon pemilih telah selesai. Panduan verifikasi calon pemilih melalui website dapat dilakukan di semua perangkat, Android, iOS, atau komputer. Buka browser Anda, lalu buka link website member.gkymedan.org. Untuk pertama kali, pilih Verify Here yang berada di bawah tombol login. Masukkan nama, alamat email, dan nomor HP Anda, lalu klik Submit. Nomor HP yang dimasukkan adalah nomor HP yang digunakan ketika mendaftar menjadi jemaat GKY. Jika ada perubahan nomor, harap menghubungi Tata Usaha GKY Medan. Kemudian Anda akan mendapatkan OTP berupa 4 angka melalui SMS. Masukkan OTP tersebut dan Anda akan otomatis login serta mendapatkan SMS berupa username dan password Anda.
Setelah login, scroll ke bawah untuk menemukan pilihan metode pemilihan majelis. Silakan memilih metode yang Anda inginkan, manual voting atau e-voting. Kemudian pilih submit. Verifikasi data calon pemilih telah selesai. Bagi jemaat yang menghadapi kendala dapat menghubungi Tata Usaha GKY Medan pada hari dan jam kantor. Pengumuman selanjutnya, saudara, adalah berkaitan dengan kalender. GKY Medan mencetak, saudara, di tahun 2021 ini kalender yang sederhana, tetapi biarlah ini menjadi satu berkat untuk kita setiap saat bisa melihat kalender kita ini, yaitu kalender 2021. Dan bagi mereka yang belum mendapatkan, saudara bisa datang ke gereja di jam kantor sehingga bisa mengambil di sekretariat. Bagi mereka yang sudah mengambil bersamaan dengan perjamuan kudus, ya saudara sudah mengambilnya, tidak perlu datang lagi. Mari saudara, kita akan bersama bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat singkat ini dan kemudian akan masuk di dalam doksologi dan menerima doa berkat. Bapa, kami bersyukur bahwa saat ini kami melihat ada sebuah pergumulan yang terjadi, tetapi Tuhan tetap menyertai kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kami, yang sedang mengusahakan untuk menekan penyebaran pandemi ini di antara sesama anak bangsa, dan juga berusaha menemukan vaksin, dan saat ini sudah mulai menjalankan vaksinasi. Dan kami berdoa kiranya Tuhan terus menolong, supaya negara kami sungguh-sungguh bisa mengatasi situasi dan kondisi yang saat ini bangsa kami hadapi. Begitu banyak hal-hal yang tidak mudah bagi mereka yang keluarganya khususnya menghadapi keadaan yang sulit oleh karena COVID yang menerpa kehidupan mereka. Kiranya Tuhan akan berbelas kasihan menolong. Jikalau ada jemaat-Mu, Tuhan, Engkau juga tilik dan perhatikan mereka. Belas kasihan-Mu kiranya menolong mereka. Kami ingat saat-saat pandemi ini, banyak mereka yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Kami tetap mau berdoa, lawatan Tuhan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya di saat jemaat-Mu membutuhkan, berkatilah. Kami mau berdoa bagi jemaat-Mu di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam studi daripada adik-adik kami yang saat ini masih berlaku daring. Kami mohon Tuhan tolong perjalanan hidup jemaat Tuhan. Karena kami tahu penderitaan kami bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia ini menghadapi pandemi yang sama yang tidak mudah diselesaikan. Tetapi kami berdoa, Tuhan kiranya Tuhan tolong pemerintah kami. Tolonglah saat-saat ini juga keadaan bangsa dan negara kami yang ditimpa bukan hanya bencana, kecelakaan pesawat, tetapi juga begitu banyak bencana-bencana yang terjadi dari longsor, gunung meletus dan juga letusan gunung berapi, bahkan juga di dalam keadaan banjir, hujan dan semua gempa yang ada ini membuat begitu banyak penderitaan dan penderitaan. Bahkan di beberapa daerah di Pulau Jawa sangat nyata sekali begitu banyak mereka yang menderita oleh karena bencana ini. Kami berdoa, Tuhan kasihanilah pemerintah untuk bisa mengatasi berbagai kendala yang ada. Bahkan biarlah Engkau turut campur dengan melawat keluarga-keluarga mereka yang terdampak bencana-bencana ini. Terima kasih Bapa karena Engkau berbelas kasihan. Kiranya Tuhan tolong kepada kami sekalian juga. Terima kasih Bapa, kami ingin serahkan segala sesuatu khususnya di dalam ibadah yang kami sudah bisa laksanakan di dalam onsite dan online ini. Terus dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Kami terus menjaga protokol kesehatan. Kami terus diberikan iman kerinduan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Baik boleh datang ke gereja ataupun yang di rumah. Kiranya Tuhan menolong. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh
marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih dan anugerah Allah Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kasih dan anugerah Roh Kudus yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati. Dulu itu saya pernah nyontek itu kan, maaf. Nah, saya begitu nyontek, tiba-tiba saya punya rasa gelisah, rasa takut. Gak ngerti deh, gak bisa dideskripsikan. Maksudnya apa? Itu apa ya contoh? Contoh tahu gak? Hati nuranimu masih bekerja, Niko. Hati nurani? Ya. Apa itu?